Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Fokus minggu depan dan pastinya kita nak memberi fokus kepada isu yang masih berlegar, yang masih hangat diperkatakan baik di sosial media atau di mana-mana juga dah ada berita yang memberi fokus kepada peralihan sistem pencen ke KWSP melibatkan penjawat awam. Di sini ada juga kami laporkan dan kami terus memberikan perkembangan terkini mengenai situasi terkini mengenai berita ini sendiri. Dan di sini ada disebut penjawat awam sedia ada yang memilih skim pencen tidak akan terkesan dengan sistem saraan perkhidmatan awam yang akan dimuktamadkan. Dan ini kata Menteri Kewangan kedua semalam, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, yang mengatakan kerajaan komited memastikan kebajikan dan juga kesejahteraan penjawat awam dan pesara sentiasa terbela. Malah ujarnya tahun ini kerajaan juga memperuntukkan 31 bilion ringgit untuk pembayaran pencen kepada pesara dan angka itu dijangka meningkat ke 120 bilion ringgit pada 2040 dan beliau juga turut menarik perhatian bahawa dari segi pengurusan kewangan negara 48% belanjawan negara disalurkan kepada emolumen dan juga pencen. Dan fokus minggu depan pada hari ini akan membincangkan mengenai perkara tersebut dan bersedia di talian ketika ini bersama saya ialah Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Assalamualaikum Prof. Jadi Prof, kita melihat kepada berita yang hangat diperkatakan ini. Jadi Prof, pada pendapat Prof sendiri bagaimana dengan peralihan ini akan membantu menambah pendapatan negara sekaligus membantu mengurangkan defisit fiskal negara. Jadi mungkin ini yang boleh Prof kongsikan untuk memberi pencerahan yang lebih lanjut kepada orang ramai di luar sana yang mungkin ada kegusaran mengenai skim yang akan yang akan dilancarkan ini, Prof. Ya, terima kasih Syah. Memang betul apabila kita melihat data tentang perbelanjaan kerajaan, pencen saja berjumlah 31 bilion dan kita juga kena ingat bahawa untuk setiap tahun, terutama kalau belanjawan 2024 ini, perbelanjaan kerajaan persekutuan 31.5% daripada perbelanjaan kerajaan persekutuan telah diperuntukkan untuk emolumen, untuk gaji. Ini berjumlah 95.64 bilion. Itu sebab jumlah 26 bilion itu datang daripada mana, 95 bilion untuk emolumen gaji dan 31 bilion untuk pencen. Dan kalau kita teliti setiap tahun jumlah ini meningkat. 2024 ni dia jangkakan meningkat 5.4% daripada tahun sebelumnya. Dan satu lagi kita kena tengok umur persaraan kita masih lagi 60 tahun. Dan setiap tahun statistik menunjukkan bahawa purata umur rakyat Malaysia ni makin meningkat. Sekarang dah 75 tahun. Oleh itu, ada lebih kurang 15 tahun yang mana kos pencen itu akan berterusan meningkat kerana rakyat Malaysia umurnya makin lama makin panjang. Ini berbanding kalau kita tengok negara jiran Singapura, kos umur persaraan dia 63 tahun, mungkin lepas ni dia akan tingkatkan kepada 65 tahun. Dan itu dilema ataupun cabaran sebenarnya oleh kerajaan. Rakyat umurnya makin panjang, perbelanjaan emolumen ataupun gaji itu makin meningkat saban tahun, pencen pun akan meningkat dan kalau kita lihat semua ini akan memberi kesan kepada keupayaan kerajaan untuk meletakkan hasil yang diterima setiap tahun itu untuk maksud pembangunan, untuk masuk infrastruktur, untuk masuk menaikkan taraf kualiti hidup rakyat. Itu yang saya lihat peralihan ini adalah untuk menjurus kepada sekurang-kurangnya pendapatan negara ini dapat disalurkan untuk isu ataupun usaha yang lebih menyeluruh kepada seluruh rakyat Malaysia dan sekaligus Baik Prof, ada Prof masih berada di talian bersama dengan kami. Prof? Ya, masih. Okey, Prof. Tak apa, saya teruskan dengan fokus saya yang kedua, Prof. Mungkin sebab tadi terputus sikit, tak apa kita fokuskan kepada soalan saya yang kedua juga, Prof. Kita beralih. Jadi, apa lagi mekanisme sebenarnya yang wajar difikirkan dalam memastikan penstrukturan ini pada akhirnya mampu memberi kebaikan kepada semua pekerja sektor kerajaan yang akan datang, yang akan terlibat dengan peralihan ini, Prof. Okey, ramai yang risau terutamanya yang bakal menyertai perkhidmatan kerajaan, adakah mereka tidak akan lagi mendapat manfaat pekerjaan yang dinikmati oleh kakitan kerajaan pada masa ini. Tetapi saya melihat, saya yakin bahawa Jabatan Perkhidmatan Awam akan apabila mereka mengumumkan tidak lama lagi
mekanisme yang baru ini, saya melihat mereka yang baru mula menjadi kegiatan kerajaan di bawah skim yang baru ni, mereka akan tetap menerima gaji yang sama, itu memang dijamin. Yang pasti kita akan lihat kemungkinan sumbangan oleh pekerja dan juga majikan akan sama juga seperti KRSP, dan mungkin satu yang kita mahu lihat dari segi manfaat lain pekerjaan itu mungkin akan kekal. Cuma apa yang mungkin berlaku di sini, kalau semua mekanisme ataupun faedah ini masih sama, apa bezanya? Saya melihat skim baru ini akan lebih bertumpukan kepada prestasi ataupun produktiviti kaki tangan awam itu sendiri. Yang bermakna jika posturan ini lebih kepada memberi manfaat kepada mereka yang lebih produktif, maka mereka akan diteruskan, disambungkan perkhidmatan mereka dapat menikmati manfaat ataupun faedah pekerjaan yang lebih bagus. Maka ini yang diharapkan oleh kerajaan, iaitu sistem kata penggajian ataupun sumbangan untuk hari persaraan ini ia diintegrasikan dengan pengukuran prestasi individu penjawat awam itu sendiri. Baik, Prof ada menyebut mengenai prestasi juga tadi. Sebab saya nak berfokus sebab kita tahu selain pada penstrukturan ini yang dijamin boleh mampu membantu mengurangkan defisit fiskal negara. Sebab ada beberapa kajian menunjukkan seperti yang saya bacakan juga tadi, 140 bilion ringgit mungkin akan digunakan menjelang 120 bilion ringgit. Dijangka angka pension itu akan meningkat pada 2040. Jadi Prof, selain penstrukturan ini kita bercakap mengenai produktiviti juga, mungkin ada sisi lain dia yang wajar difokuskan, antaranya mungkin boleh mengurangkan saiz pengambilan penjawat awam kerana dengan adanya the advancements of the technology di masa akan datang. Bagaimana pendapat Prof mengenai perkara ini? Ini juga menjadi isu juga kerana kalau kita lihat kita punya penjawat awam ni antara yang terbesar di dunia dari segi rasio antara jumlah kakitan awam dengan penduduk. Kita ada 1.7 juta penjawat awam berbanding dengan jumlah penduduk 32 juta. Jadi nisbahnya adalah 4.5%. Kalau kita bandingkan dengan Singapura 1.5%, Hong Kong 2.3% dan Taiwan 2.3%, bermakna ini kita mempunyai mungkinlah orang kata terlalu ramailah kaki tangan awam. Dan kalau kita tengok jumlah kementerian, jumlah agensi juga dianggap agak banyak berbanding dengan negara-negara lain. Tetapi saya melihat sebenarnya mungkin kita punya saiz pengambilan individu penjawat awam ini disebabkan berlakunya situasi di setiap agensi, di setiap kementerian apabila mereka mahu mendapatkan pekerja baru, mereka tidak melihat across ataupun merentas kementerian atau agensi. Kalau kita ingat dulu kita ada National Blue Ocean Strategy and BOS, yang mana kekurangan pekerja di satu agensi boleh ditampung oleh pekerja daripada agensi lain walaupun macam tak berkaitan. Sebagai contoh, dulu di pondok polis, di balai polis, polis mengalami kesukaran untuk mengimbangkan kerja meronda dengan kerja di pejabat menulis report. Tetapi dengan usaha Blue Ocean tu dia berjaya mendapatkan khidmat penjawat awam di kementerian lain untuk tolong membantu. Jika ini dapat dilakukan, maka kita akan melihat bahawa jika ada usaha mengurangkan saiz pengambilan penjawat awam itu bukan semata-mata untuk menjimatkan kos, tetapi kerana berlaku situasi yang mana pekerja ini boleh bekerja di tempat yang diperlukan merentasi kementerian agensi. Dan juga kita bercakap tentang penggunaan teknologi, sudah tentu kita nampak bahawa banyak pekerjaan ataupun aktiviti yang boleh dipermudahkan melalui teknologi. Tetapi saya melihat di sini kerajaan dia punya agenda ataupun dia punya apa yang dia perlu lakukan adalah memastikan rakyat, peniaga, industri, masyarakat itu hidup makmur. Jadi masih lagi memerlukan orang kata human touch
Kita tidak mahulah rakyat berhubung dengan kerajaan hanya melalui robot ataupun sistem. Jadi orang kata personal touch ataupun human connection itu masih lagi perlu. Cuma di sini saya lihat um, saiz pengambilan itu dapat dikurangkan kerana tidak berlaku pembaziran ataupun mengambil terlalu ramai pekerja kerana mereka tidak melihat across kementerian, across agensi. Rupanya ada di sebelah sana tu yang boleh tolong bantu mereka. Jadi mungkin itu yang Prof cadangkan, perkongsian kepakaran melalui mungkin boleh pakai strategi NBOS tadi, dan ini mungkin soalan saya yang terakhir untuk Prof. Kita melihat kepada peralihan kepada sistem pencen ke KWSP ini. Jadi model negara mana yang sebenarnya Prof rasa wajar diambil sebagai rujukan dan apakah mekanisme yang digunakan dalam model tersebut yang wajar dicontohi oleh Malaysia secara amnya, Prof? Okey, sebenarnya model KWSP kita sudah model yang cukup bagus. Kalau kita lihat pelbagai jenis mekanisme bantuan ataupun insentif yang telah dilaksanakan dalam KWSP kita sendiri yang boleh diteruskan jika mahu beralih kepada skim ini. Saya bagi contohlah, sekarang ni kalau kita nak beli rumah, nak pendidikan, kesihatan, nak pergi menunaikan haji pun semua boleh dilakukan melalui KSP. Malahan kalau kita lihat baru-baru ini, kerajaan memberi sumbangan tunai secara langsung terus ke akaun KSP. Ini yang kita boleh lakukan. Makin ada yang kerisauan, saya dah tidak masuk dalam skim pencen, saya masuk dalam skim KSP, macam mana kalau duit tak cukup apabila nak bersara. Tetapi kerajaan boleh masa ke semasa top up, tambahkan lagi supaya cukup. Mungkinlah satu yang kita boleh ambil contoh di negara jiran, Singapura, dia ada CPF, Central Provident Fund, dan dia ada mekanisme ni, dia panggil Mesh Retirement Saving Scheme, yang mana kita boleh top up sendiri, kemudian kerajaan dia mesh dengan jumlah yang sama. Dan inilah mekanisme yang kita boleh guna pakai kalau kerajaan melihat di bawah skim, mungkin skim KWSP ni, untuk kaki tangan awam, mungkin dia tengok, bila dia bersara mungkin simpanan dia tak cukup. Jadi dia akan buat satu kempen, boleh top up dan kerajaan pun boleh top up. Bila ada kerajaan ada duit nanti, kerajaan pun boleh top up juga sama-sama. Itu yang saya harap mekanisme seperti inilah yang boleh meyakinkan penjawat awam yang baru menyertai perkhidmatan bahawa bukan sumbangan setiap bulan itu sahaja yang mereka akan dapat sehingga mereka bersara, tetapi ada peluang untuk dapat sumbangan tambahan apabila kerajaan mempunyai hasil yang mencukupi. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif yang merupakan pengarah program MBA Putra Business School UPM atas perkongsian tadi, dan kita membincangkan memberi fokus kepada peralihan sistem pencen ke KWSP. Dan seterusnya kita akan berhenti rehat seketika. Ada satu lagi topik yang akan saya bincangkan. Kita bertemu semula selepas ini.